Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kembali pada channel saya. Sebelum tu saya mohon kawan untuk bantu saya like dan subscribe channel saya. Jadi subscribe ni free saja, tak perlu bayar. Okey, hari ni kita macam biasa, saya nak cerita sikit lah tentang pengalaman saya berkenaan dengan motor Kawasaki Versys 650. Jadi saya nak cerita sikit berkenaan beberapa tip lah bagi mereka yang ingin memiliki motor Versys 650. So saya akan cerita sikit. Ini adalah pandangan saya. Jadi saya pernah memiliki motor Versys ni daripada zero mileage, beli baru, sehinggalah 40,000 km saya bawa motor Versys ni. Dan saya nak bagi tips, nak bagi tahulah apa yang saya rasa okey tak okey berkenaan Versys ni, dan apa yang terbaik untuk motor Versys 650. So kalau kita lihat Kawasaki Versys yang sekarang ni adalah edisi yang ketiga. Versys yang pertama adalah tahun 2006 sampai 2009. Dan saya nak beritahu sini, ni gambar saya ketika saya bawa motor Versys yang CBU. Awalnya Versys datang ke Malaysia CBU daripada Jepun. Sebab tu harga dia ketika dulu dekat-dekat 50 lebih ribu. Sebab tu ramai juga cari yang versi yang lama, sebab je CBU dah harga dia lebih mahal daripada yang sekarang. Okey, ketika itu berat dan horsepower lebih kurang lah. Kalau kita lihat berat je masa itu 180 lebih kilo je, tak berat. Dan horsepower 60 horsepower je. Berbanding dengan Versys yang terbaru. Okey, tadi itu kita lihat Versys yang pertama, iaitu CBU daripada Japan. Kemudian tak ada CBU dah, tu CKD daripada Thailand, iaitu pada tahun 2010 sehingga dah 2014. Anda lihat bentuk edisi yang kedua Versys, lampu di tengah. Lampu di tengah. Jadi ketika 2010 hingga 2014, masa ketika tu ada Versys yang pada awalnya ada ABS, tapi selepas itu tak ada ABS di antara versi pertama dan versi kedua. Tapi enjin yang sama, horsepower yang sama, reka bentuk saya body saja berlainan sedikit. 2015 baru Kawasaki keluarkan versi yang terbaru, sehinggalah sekarang bentuknya adalah sama daripada 2015 sehingga sekarang. Dah ada dua lampu di hadapan, reka bentuk lagi menarik dan lebih cantik. Versi yang terbaru ini dia ada ABS, sistem ABS dah ada. Kemudian tank dia semakin besar. Dulu 19 liter, yang terbaru 21 liter. Bertambah besar lagi tanknya. Kemudian horsepower 68 horsepower, 60 terus kepada 68 horsepower. Sepatutnya lebih laju lah, lebih power lah berbanding Versys yang sebelum ini. Jadi tapi berat, bertambah berat 200, lebih kurang 200 lebih, 214 ke 18, 214 kilo. Maknanya jauh beza sebelum ini, 180 dah 200 lebih kilo. Sebab bila tangki, bila liter dah besar, pasti berat lah. Jadi itu tak ada masalah pun kan. So hari ni saya cerita sikit apa yang saya percaya, apa yang bestnya bagi saya untuk memiliki Versys ni kan. Ini nak beritahu lah kan, kenapa saya ketika dulu saya memilih motor Versys sebagai pilihan motor touring. Untuk makluman anda semua, sebelum pakai saya Versys, memang saya pakai Superbike je. Tapi selepas saya beralih arah, inilah motor touring pertama bagi saya untuk memiliki Versys. Ketika itu saya pilih Versys sebab satu di antaranya harga dia tidaklah terlalu mahal. Dekat-dekat 40,000 lebih kan. Dengan bajet saya ketika itu, dalam keadaan tu saya rasa okey lah kan. Bulan-bulan pun taklah mahal sangat kan. Jadi Versys bagi saya dari segi maintenance dia, Versys maintenance sangat-sangat murah. Saya terkejut lah kan. Bila kita pakai 2 botol dengan oil filter, tak sampai 150 untuk maintenance, bayaran maintenance setiap kali kita servis. Murah lah. Sebelum ni kan kita pakai yang 4N line, 4 botol kan. Tiba-tiba dapat 2 botol air filter, harganya murah pula. Servis maintenance untuk Versys sangat-sangat murah bagi saya lah kan. Okey, kedua, part. Bukan saja servis, part
barang-barang versi ni jugalah tidak terlalu mahal. Biasa kalau rosak, kita boleh pergi ke Glamary di Kawasaki branch kan. Sebab kita ada dealer yang besar Kawasaki di Malaysia. Jadi apa-apa part barang anda rasa rosak, anda boleh beli kan dan minta upah pasang dekat ni. Pasang anda pun boleh, di kedai tempat kita beli pun boleh. Cuma kalau di Glamary ni queue ni panjang lah kalau kita nak suruh dia pasang sekali kan. Bila kita beralih kepada motor touring 650, kita kena faham dia CC dia 650. Lepas tu enjin dia 2 silinder tau. Parallel twin kan. Jadi dia bukanlah macam 4N line kan. Jadi orang kata power motor tu dengan CC tu anda kena faham sendiri. Tak boleh mengharapkan 200 senang dapat, tidak. Motor ni paling sesuai untuk kita ride adalah 15, 16, 17. Walaupun dia boleh pergi lagi. Saya pernah bawa sampai 215 kilo per jam dululah masa first beli dulu. Tapi dia tidak sesuai untuk kita bawa laju-laju. Bila rasa dia tarik tu agak lambat lah. Mula-mula torque dia okey. Lepas tu bila torque end tu agak lambat. Sebab tu dia bukan 4N lah. Jadi orang kata bila untuk touring kita kena faham. Kita ni motor touring bukan motor laju, motor touring. So cara bawa pun dah berbeza. Cara corner pun tak sama. Kena faham karakter tak sama. Bila first time saya bawa motor touring, tingginya kan. Motor besi ni tingginya kan. Macam nak jatuh. Biasa kita bawa rendah kan. Tapi kali ni tinggi. Dengan kaki menjulur kan. Jadi bila kita bawa tu mula-mula kita rasa kekok. Tinggi kita. Lepas tu handle besar kan. Handle makin panjang kan. Ambil masa jugalah untuk biasakan. Kemudian cornering dah tak sama. Selalunya corner drop gear kan. Top. Bila corner je tak change gear dah kan. Tapi motor besi ni lain macam. Sebab dia vibrate engine braking dia kuat lah. Sebelum corner engine braking kuatnya. Jadi bila masuk pun kita boleh tarik lagi. Dia karakter sangat berbeza. Saya nak kata pun tak faham, nak bagi tahu pun. Nak saya karakter motor touring dengan motor superbike dengan motor yang lain kategori ni memang tak sama. Kita kena faham dan kita belajar sendiri. Nak cerita lebih-lebih kan pun payah juga. Kan? Kita lihat pada segi suspension untuk motor bersis. Bagi saya standard dah cukup bagus lah. Masa saya pakai motor bersis, saya tak ada buat apa-apa pun dari segi suspension. Tak tukar fork, tak tukar air sober pun. Pakai standard saja dan saya rasa lembut. Dengan seat je lembut. Bagi saya lah, memang dah cukup bagus. Standard je dah cukup bagus dan tak ada apa-apa masalah pun bagi saya. Relax je, lembut je, tinggi dengan dia tinggi, relax je. Saya suka. Suspension untuk versis saya suka. Cuma satu, saya nak bagi tahu. Cuma dia agak, kalau kita bawa ada tong ke ataupun ada bebanan belakang, handle tu. Handle tu lembut sangat. Dia macam kalau kita main corner ataupun selalu main corner-corner, kita rasa handle tu cepat. Pergerakan cepat tapi ringan, terlalu ringan. Jadi saya masukkan damper. Saya tak damper supaya bila saya ada bila kita corner ataupun kerjaan lebih sikit, supaya tak ada handle tu tak ada mudah terus hayang-hayang, saya tak damper. Sebab besi tak ada damper dia datang memang tak ada damper. So saya pakai Hyper Pro yang kita boleh adjust. Bila kita perlu je damper tu, kita ketatkan mengikut keselesaan kita. Dan apabila kita rasa tak mau, kita kosongkan damper. Itu saran saya lah kan. Kalau masuk damper, saya rasa lagi mantap. Baik, sebenarnya bagi saya lah, motor versi ni adalah motor yang basic. Dia tak ada sensor sangat, kecuali ada sensor enjin lah kan. Tapi dia memang orang kata motosikal yang mudah dikendali, tak ada banyak kerena dan tak ada apa-apa yang kita risaukan. Sebab dia sebenarnya kalau ikutkan enjin je dengan apa yang dia bagi tu, motor basic. Kalau kita masuk off-road ataupun termasuk air pun macam tak ada apa-apa sangat lah. Dirisaukan sangat. Kalau ada sensor ni, motor kalau ada sensor masalah juga bagi saya lah kan. Bila jatuh sikit keluar sensor, bila tenggelam sikit masuk sensor, bila hujan sikit sensor. Tapi motor versi ni macam tak ada fikir tentang tu lah kan. Bagi saya, sebab tu ramai juga orang bawa pergi luar negara. Bawa motor versi ni dia tak ada banyak problem. Dia
tak ada problem pun. Senang je. Dah lah jimat minyak, part murah, senang dapat kan. Sebab tu pilihan otai-otai juga di antara versi ni antara motor yang menjadi pilihan untuk kita mengembara lah. Baik, kalau anda ingin memilih motor versi ni, anda kena faham lah kan, dengan harga 40 lebih lah kan, harga dia, kita tak boleh expect motor ni lebih daripada motor yang ratusan ribu kena faham kadang tu. Versi ni bagi saya adalah medium lah, pertengahan. Walaupun dia tidaklah banyak apa sensor ataupun part-part ataupun macam aksesori yang sebagaimana motor-motor yang apa adventure yang mahal-mahal tu kan. Apa yang saya lihat yang kurangnya kan, pertama bila kita masuk gear ni, dia tak ada indikator yang menunjukkan gear berapa yang kita dah masuk. 1, 2, 3 tak ada. Jadi kita agak-agak je 1, 2, 3 kan. Jadi untuk motor versi memang tidak ada indikator untuk berapa gear, apa peringkat gear atas motor tu. So pandai-pandai lah, kita agak-agak lah gear 5 ke gear 6 begitulah. Versi tak ada gear tu. Kemudian tak ada double stand. Motor versi ni tak ada double stand, dia tongkat kiri aja. Kalau nak kena beli lain, ada jual di pasaran. Mahal juga kan double stand, memang tak ada. Motor versi tak ada double stand. Enjin parallel twin ni bagi saya lah kan, memang dia ada gegar lah. Memang kalau kita bawa 178 tu dia ada gegar kan. Sebab tu masa sebelum ni saya beli, enjin guard saya ni selalu patah. Sebab bila kita bawa kelajuan yang lebih, dia enjin tu gegar. Jadi enjin guard yang pegang tu selalu patah. Saya dah 2 kali dah pergi kedai kan. Saya pun pelik, macam mana boleh patah? Rupanya enjin tu sendiri, dia klip dia tu kan, memang bila enjin tu gegar kuat, dia mematahkan part skru tu. Jadi bagi saya motor versi ni kita tak boleh lah bawa yang laju sangat lah. Maksudnya kita faham lah, saya pun patut kena faham lah kan, 15, 16, kadang-kadang naik sikit-sikit boleh lah kan. Ini kadang tu kita bawa rem lebih, enjin tu dia mengerang lebih, jadi gegar tu kuat lah kan. Jadi bagi saya tak ada masalah pun dari segi tu. Tapi mana-mana motor pun kita tak boleh lah maksimumkan penggunaan enjin tu, sayangkan enjin tu kan. Jadi okey, kalau ikutkan memang motor versi ni agak tinggi lah. Saya pun 170 pun kadang tu masih lagi berjengkit. Okey, bagi mereka yang mungkin ketinggiannya tidaklah tinggi mana, mungkin 160, bukan tak boleh, tetapi agak leceh lah. Bila kaki tak sampai ni, kita bawa motor rasa macam kurang selesa. Dapat duduk kaki memang terbaik lah, tapi selalunya sebelah kaki lah. Sebelah kaki pun masih lagi okey. Tapi kena ingatlah kan, motor ni bukanlah ringan sangat. 180 ke 200 lebih kan. Ikut versi yang ADC masing-masing. Kalau rasa nak lebih ringan, pakai Vision ataupun ADC versi pertama dan kedua. Yang ketiga ni dah berat. Tank pun dah besar. Anda boleh pilih lah. Pilihan di tangan anda. Okey. Sebelum ni saya ada cerita juga berkenaan dengan exhaust atau bunyi versus. Memang kalau ikutkan, saya pun tak faham kenapa exhaust ataupun exhaust versi ni daripada edisi pertama, kedua, tiga sama je, berada di bawah sekali. So kalau katakanlah kita masuk off-road ataupun masuk sungai yang dalam sikit, dia mudahlah masuk kan air dalam exhaust tu. Saya percaya bahawa mungkin akan datang versus ataupun Kawasaki buatlah yang exhaust naik ke atas kan, tinggi, sebab dia berada di bawah. Rasa macam risau juga kan. So tak ada masalah, tapi tentang exhaust ni Kawasaki tak ada buat apa-apa perubahan. Dia buat ubah yang lain, tapi exhaust tetap yang sama daripada dulu sampai sekarang. Bunyi dia macam senjai gitu kan. Tu yang saya sebenarnya, si bunyi tu buatlah power sikit kan. Bunyi tu kurang sikit lah bagi saya. Tapi macam mana pun, yelah exhaust standard. Untuk mungkin menjimatkan minyak kau pakai yang standard. Minta nanti Kawasaki buatlah design exhaust tu tekan bawah, daripada dulu sampai bawah, daripada dulu sampai sekarang exhaust macam sama je kan. Jadi bagi saya motor touring yang tak banyak kerana, orang kata yang budget,
yang orang kata mudah dikendali, tak ada masalah sangat adalah inilah Versys 650. Baik, semoga ada manfaat berkenaan dengan motor Kawasaki Versys 650. Ini ada pandangan saya, anda boleh je tak bersetuju, dan sekiranya ada pandangan dan juga cadangan, anda boleh masukkan dalam video ini. Just untuk kita sharing saja, jangan marah kan. Dan sampai jumpa lagi, video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.